Kembali kita di MHI dan secara ilmiah kita akan berkongsi hari ini dalam bahasa yang mudahnya bagaimana kalau seorang itu telah pun dijangkiti COVID-19 kemudian sembuh, apakah terdapat kebarangkalian untuk dijangkiti semula dan apakah impak kepada antibodi dan imunisasinya. Itu yang kita bincangkan bersama dengan dua orang doktor. Dr. Rafiza Syahrudin, Ketua Pusat Pendidikan Kesihatan Alam Sekitar dan Pakar Perunding Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, dan seorang lagi Dr. Maksita Arif, Ketua Pusat Pendidikan Alergi dan Imunologi dan Pakar Perunding Patologi, Mikrobiologi dan Imunologi KKM. Mereka telah pun bersiap sedia untuk memberikan hujahan dan penjelasan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk doktor berdua. Terima kasih kerana menjemput kami ke sesi MHI pagi ini. Baik, saya nak mulakan dengan soalan yang pertama tentang kepentingan ataupun tujuan dan usaha kita terkini. Setakat mana progresnya tentang penyelidikan tidak balas antibodi neutralisasi dalam kalangan bekas pesakit COVID-19? Silakan doktor. Okey, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tindak balas antibodi neutralisasi dalam kalangan bekas pesakit COVID-19 untuk jangka masa yang agak panjang iaitu sehingga 18 bulan. Antibodi neutralisasi ini penting untuk menghalang jangkitan semula virus yang menyebabkan COVID-19. Ya, jadi bagaimana dengan jumlah ataupun sampel kajian ataupun jumlah individu yang telah pun dinilai dan doktor, macam mana? Setakat ini kami memerlukan seramai 275 responden untuk kajian ini dan kami telah berjaya menghubungi dalam 19%. Baik. Dan soalan yang begitu ramai ingin tahu, mungkin dapat Dr. Maksita jelaskan tentang individu yang telah pun dijangkiti COVID-19, memang disahkan positif, kemudian disahkan sembuh, discharge. Jadi, apa kebarangkalian untuk dijangkiti semula itu? Silakan doktor. Terima kasih. Tentang untuk menjawab soalan kebarangkalian jangkitan semula ni, izinkan saya untuk menerangkan dari segi cara bagaimana antibodi dihasilkan di dalam tubuh badan kita. Baik. Mungkin kita boleh lihat kepada carta yang graf yang ingin saya kongsikan bersama semua penonton TV3. Kalau kita lihat apabila kita dijangkiti kuman, pada peringkat beberapa hari yang pertama, sistem pertahanan tubuh badan kita yang awal akan cuba menghalang virus tersebut dari segi terus menjangkiti, di mana proses seperti penelanan virus tersebut akan berlaku dan hasil tindak balas proses penelanan tersebut ataupun fagositosis tersebut akan menghasilkan tindak balas kimia yang merangsang sel pertahanan tubuh badan yang lain seperti sel darah putih B lymphocyte. B lymphocyte ini boleh menghasilkan sel plasma. Dia akan berubah kepada sel plasma dan sel plasma ini boleh menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut. Jadi antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut akan melekat kepada virus tersebut dan meneutralisasikan virus tersebut dari segi menyah aktifkan virus dan menyah toksinkan dia virus tersebut daripada terus merebak di dalam tubuh badan manusia. Jadi kalau kita lihat antibodi neutralisasi ini hanya bermula pada hari kelima dan ke atas. Dan apabila berapa lama antibodi ini boleh bertahan di dalam tubuh badan, yang ini yang kita ingin kaji sebenarnya, berapa lama antibodi neutralisasi ini boleh berada di dalam tubuh badan kita. Sebab itu kajian ini penting untuk mengetahui berapa lama paras antibodi ini di dalam badan. Untuk pengetahuan semua, kita masih ada lagi sel lymphocyte B yang ingatan terhadap virus tersebut. Sekiranya kita ada yang sama, virus yang sama, antibodi kita terus boleh ingat virus tersebut dan terus bertindak balas dengan lebih cepat dibandingkan kali pertama. Jadi kebarangkalian untuk mencapai jangkitan semula itu adalah rendah dengan syarat antibodi kita efisien berfungsi seperti biasa. Ataupun jenis, bergantung juga pada jenis virus itu. Mungkin ada yang kuat, ada yang lemah. Macam mana doktor? Dari segi badan kita ni dia bijak, dia boleh kenal spesifik virus tersebut. Cuma masalahnya adalah sekiranya sistem pertahanan
tubuh badan kita ni mula menurun. Seperti sekiranya seseorang itu telah meningkat usia waktu emas, ataupun kanak-kanak masih belum lagi matang sistem pertahanan badan, ataupun mereka yang mempunyai sistem imuniti ataupun pertahanan badan yang rendah disebabkan penyakit kanser. Jadi mereka ini mungkin susah untuk melawan kuman tersebut dan boleh mendapat jangkitan semula. Selain daripada itu adalah sekiranya kuman virus tersebut berubah ciri-cirinya, berlaku mutasi. Jadi badan kita dah tak kenal lagi dah ciri-ciri spesifik yang ada pada virus tersebut. So nak kata virus yang sama, ciri yang sama, badan kita boleh kenal. Tapi kalau virus yang sama, ciri dia dah berubah, mutasi dan sebagainya, kita boleh dapat jangkitan semula lah. Oh, itu dia. Mutasi lah menjadi faktor yang paling penting ya, sebab ia mungkin berubah terlalu pantas. Dari segi antibody, adakah terdapat kemerosotan antibody secara amnya dalam tinjauan rambang? Mungkin kajian rambang, Doktor, silakan. Jadi setiap individu ni kemerosotan antibody ni berbeza-beza lah. Tidak semestinya dalam jangka masa tertentu antibody kita akan menurun. Ianya bergantung again kepada kita punya faktor imunisasi badan kita lah, sama ada faktor pertahanan badan kita ni adakah normal ataupun masih pertahanan tu menurun disebabkan faktor-faktor yang saya nyatakan sebelum ni lah, iaitu faktor usia, penyakit kanser dan sebagainya. Jadi itu yang saya boleh jelaskan. Mungkin dapat Dr. Rafiza sambung lagi penjelasan seterusnya. Balik semula boleh dengar balik soalan dia. Oh, itulah tadi berbincang tentang kemerosotan antibody dan kemerosotan kesihatan secara umumnya. Jadi apa yang perlu dilakukan seandainya dah disahkan memang dah negatif, tetapi selepas itu berlaku mungkin antibody yang menurun ataupun kesihatan yang tidak begitu baik, Doktor, apa yang perlu dilakukan oleh pesakit? Buat masa sekarang kami masih lagi belum menjalankan analisa makmal ke atas darah-darah yang kami kumpul. Jadi kami selepas menjalankan ujian itu baru kami dapat memberi maklumat lanjut. Okey. Jadi sekarang ini bagaimana dengan kerjasama daripada bekas pesakit untuk tampil memberikan kerjasama mereka untuk kajian ini, Doktor? Okey, pihak kami telah mendapat pihak bekas pesakit COVID-19 telah menghubungi kami dengan melalui panggilan telefon dan juga email untuk menawarkan diri, untuk melibatkan diri dalam kajian ini. Sambutan mereka sangat baik. Panggilan telefon tu berderu-deru tanpa berhenti. Jadi kami amat menghargai kerjasama yang diberikan dan diharap hasil kajian ini akan dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. So selepas Tan Sri Dr. Nur Hisham tweet dalam FB beliau, kami dapat memang panggilan yang bertalu-talu dan email yang bertalu-talu. Cuma mungkin kami lambat menjawab email, kami mohon maaf. Tapi kami harap ramai pesakit akan terus memberi kerjasama. Doktor, mungkin juga tak berkaitan dengan stigma terhadap bekas pesakit ini, yang mana selepas mereka disahkan negatif, orang masih lagi takut bimbang sebab tadi faktor-faktor tadi, kemungkinan dia yang akan berulang sebagainya, Doktor? Ya, betul. Memang some of them ada setengah pesakit memang mempunyai stigma tentang penyakit ini. Itu disebabkan itulah bila kami cuba hubungi pada awal kajian sebelum kami menaikkan naik permohonan kami kepada bekas rakyat, bekas pesakit COVID untuk turut serta, mereka kurang memberi kerjasama. Tetapi I think secara keseluruhan kerjasama sekarang bertambah baik lah. And I think stigma pun kurang because mereka tidak lagi at the moment kes yang dijangkiti semula agak rendah lah dilakukan di seluruh dunia. Baik, kita harapkan kejayaan kepada kajian ini demi maslahat bersama, dan terima kasih banyak untuk Dr. Rafiza Syahrudin dan Dr. Masita Arif dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkongsi maklumat dan juga fakta-fakta ilmiah dan juga motivasi juga sebenarnya supaya kita tampil ke depan untuk membuat memberi kerjasama dalam aspek kajian. Moga-moga memberi manfaat kepada kajian yang mereka lakukan ini selepas ini.
Okey. Terima kasih. Ya.